Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafar Hakim Abnasi. Saya sebagai moderator untuk pembincangan kali ini, iaitu cabaran pembelajaran melalui kaedah atas talian. Saya daripada kumpulan 1. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kumpulan kami ialah Razal bin Maid Patterson, Setiausaha Nur Fazbil BTAD, seterusnya ahli-ahli lain Rayhan Bazlin binti Ramli, Nurul Nadia binti Mamazin dan Rizman Hakim bin Rohizam. Dalam pembentangan ini terdapat 6 isi yang rakan-rakan saya akan bentangkan. Dan kita pula adalah yang pertama adalah punca atau faktor isu. Yang kedua, kaji isu dan kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara, konsep jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang ketiga, pandangan tokoh. Yang keempat, kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang kelima adalah cadangan cara menangani isu. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Kenapa kami memilih tajuk ini? Disebabkan pandemik yang berlaku dan pelajar-pelajar di Malaysia perlu mengharungi pembelajaran online ataupun ODL, lalu mengakibatkan mereka stres. Dan isu ini perlu dibahaskan dalam subjek falsafah dan isu semasa. Kini rakan saya akan menerangkan pendahuluan terlebih dahulu. Cabaran pembelajaran atas talian COVID-19, cara pembelajaran ketika pandemik ini, adakah ianya fantasi ataupun realiti? Semenjak pandemik COVID-19 yang berlaku di negara kita, pendidikan dari sudut pembelajaran dan juga pelajaran telah berubah secara drastis, dan ianya menyebabkan para pendidik dan juga pelajar mengubah kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC secara atas talian. Pembelajaran di atas talian ini boleh didefinisikan sebagai proses penyampaian ilmu yang dijalankan melalui platform digital seperti Webex, Google Meet, dan sebagainya. Pembelajaran secara atas talian ini telah memberikan implikasi yang sangat besar terhadap pengalaman seseorang individu tersebut yang melaluinya, sama ada mereka berada di kawasan bandar maupun kawasan luar bandar. Seluruh dunia telah dilanda COVID-19 dan kita tertanya-tanya bagaimanakah cara pembelajaran dan kaedah pembelajaran dijalankan semasa COVID-19. Lanskap pendidikan terutamanya dari sudut pembelajaran dan pengajaran telah berubah ekoran dari pandemik COVID-19 dan hasilnya pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya berteraskan kepada pembelajaran di dalam kelas secara bersemuka telah kini berganti dengan kaedah di atas talian sepenuhnya. Adakah ianya satu fantasi atau realiti? Mari kita lihat kepada objektif untuk pembentangan ini. Objektif yang pertama kita dapat lihat ialah mengenal pasti punca-punca dan faktor-faktor cabaran pembelajaran atas talian. Yang kedua ialah mengenal pasti punca-punca dan faktor-faktor pembelajaran atas talian. Yang ketiga ialah menganalisi punca-punca dan faktor-faktor cabaran pembelajaran atas talian. Yang keempat pula menghubung kaitkan masalah isu dengan elemen falsafah, pendidikan kebangsaan, rukun negara dan juga konsep jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang terakhir pula mengenal pasti kesan terhadap individu, keluarga, masyarakat, negara tentang cabaran pembelajaran atas. Seterusnya ialah faktor dan punca isu. Faktor yang pertama yang boleh kami perolehi ialah ketiadaan peranti khusus. Yang ini sukar untuk dimiliki bagi golongan yang tidak berkemampuan. Dan ini akan menyebabkan pelajar terpaksa berkongsi peralatan bersama ahli keluarga. Faktor kedua ialah persekitaran yang kurang kondusif, iaitu kekangan ruangan ataupun ruangan yang tidak selesa. Seterusnya, pelajar berkemungkinan diberikan tugasan rumah ataupun diarahkan untuk membuat kerja di rumah oleh ahli keluarga mereka yang lain semasa pembelajaran atas talian dijalankan. Faktor yang ketiga boleh kami perolehi ialah kesukaran untuk mendapatkan internet. Ini bagi golongan pelajar yang tinggal di luar kawasan bandar dan di dalam pedalaman. Kadang-kala mereka bergantung dengan cuaca yang baik untuk mendapatkan capaian internet yang sangat baik. Faktor yang seterusnya ialah sikap pelajar yang tidak berdisiplin semasa pembelajaran atas talian. Segelintir pelajar tidak memberikan fokus yang sepenuhnya dan mereka menganggap
pembelajaran atas talian ini tidak serius. Tak ada boleh kami perolehi bagi faktor-faktor dan punca isu bagi cabaran pembelajaran atas talian ialah pelajar tidak bersikap motivasi. Hal ini kerana interaksi fizikal berkurangan semasa pembelajaran atas talian. Untuk kaitan elemen pula, dikaitkan dengan rukun negara. Dikaitkan dengan rukun negara yang nombor 5 iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sikap dan disiplin pelajar yang berkurang dikaitkan dengan rukun negara nombor 5 ini disebabkan disiplin pelajar yang sangat-sangat berkurang pada pembelajaran atas talian ini. Okey, yang kedua adalah falsafah. Falsafah dikaitkan dengan elemen yang boleh diterapkan berdasarkan persoalan, rasionalisme dan penelitian. Yang nombor 3 adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Pelajar lebih hebat dari segi pemikiran, celik IT dan lebih bertanggungjawab atas tanggungjawab masing-masing. Okey, yang terakhir iaitu nombor 4 adalah konsep jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui pembelajaran atas talian ini, pelajar akan menjadi kurang aktif dan mengalami gangguan emosi, kurang kekuatan rohani dan kurang pencapaian akademik. Pandangan tokoh. Kumpulan kami yang memilih tokoh dari Pensyarah Pusat Pendidikan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Pensyarah Anwar Ahmad. Yang pertama ialah, jika sebelum ini pembelajaran atas talian hanyalah suatu kebutuhan, namun ketika PKP ia menjadi suatu keperluan. Yang kedua, pembelajaran atas talian adalah pilihan yang terbaik kerana pelajar berada di rumah masing-masing. Yang ketiga, pensyarah pula perlu bersedia dengan bahan mengajar sebelum pembelajaran. Dan yang terakhir, pensyarah perlu meningkatkan kemahiran teknologi maklumat, pedagogi dan penilaian atas talian. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya di atas penerangan yang amat jelas sebentar tadi. Kini kita akan beralih kepada kesan-kesan iaitu individu, masyarakat, keluarga dan negara diharapkan saya dapat meneruskan pembentangan ini. Okey, untuk kesan bagi pembelajaran atas talian adalah daripada segi individu, kesan baiknya adalah kita mempunyai pengurusan masa yang lebih fleksibel, dan untuk kesan buruk terdapat dua, iaitu memerlukan komitmen dan semangat yang lebih, dan kedua adalah pengurusan emosi yang tidak stabil. Okey, untuk kesan bagi segi keluarga adalah kesan baik terdapat dua dan kesan buruk juga terdapat dua. Okey, yang pertama kesan baiknya adalah mengeratkan silaturahim bersama keluarga, dan yang kedua adalah menjimatkan perbelanjaan lah setiap pelajar. Okey, kesan buruk pula kita dapat menguruskan kerja di rumah dan gangguan dari keluarga. Okey, yang kedua adalah perkongsian peralatan lah, sebagai contoh adalah macam laptop, handphone. Kita perlukan banyak peranti untuk berkongsi dengan ahli keluarga. Untuk segi masyarakat pula, terdapat dua kesan baik dan dua kesan buruk juga, seperti keluarga sebentar tadi. Okey, kesan baik pada masyarakat, kita dapat membuka mata masyarakat mengenai golongan yang memerlukan bantuan. Okey, yang kedua adalah kita bakal melahirkan masyarakat yang celik IT lah. Okey, pada kesan buruk pula, kita dapat dua juga. Okey, yang pertama melahirkan masyarakat yang kurang bersosial. Okey, yang kedua melahirkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Bila kita sibuk tentang pembelajaran, kita akan mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain juga di sekeliling. Okey, untuk dari segi negara, terdapat satu kesan baik dan satu kesan buruk yang kami dapat simpulkan di sini. Okey, yang pertama adalah melahirkan rakyat negara yang berkemahiran pembelajaran sendiri dan tidak bergantung kepada guru atau tenaga pengajar sahaja. Okey, kesan buruk pula kita dapat simpulkan di sini kelajuan internet di negara yang lemah lah, tidak mempunyai penggunaan akses yang tinggi dan penggunaan akses yang bagus untuk dalam negara kita. Okey, itu sahaja untuk kesan saya pada hari ini. Bagi cadangan penambahbaikan pembelajaran atas talian, terdapat 5 cadangan yang diutarakan. Pertama, berusaha dalam memiliki sebuah peranti digital. Yang kedua, memperbaiki interaksi antara pelajar dan juga guru. Yang ketiga, berusaha dalam memperbaiki capaian internet. Yang keempat, guru mengubah sikap pelajar dalam mengikuti pembelajaran atas talian. Dan yang kelima, motivasi. Bagi cadangan pertama, disarankan bagi sebuah keluarga memiliki sekurang-kurangnya satu peranti digital. Hal ini supaya anak-anak lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran atas talian.
Yang kedua, interaksi antara pelajar dan guru dapat diubah sekiranya pelajar dan guru dapat bertolak ansur antara satu sama lain. Guru perlulah mewujudkan iklim pembelajaran yang menarik, tidak kira sama ada ketika pembelajaran bersemuka ataupun pembelajaran atas talian. Hal ini bagi mewujudkan interaksi antara pelajar dan juga guru. Pelajar juga haruslah memainkan peranan untuk mengekalkan interaksi antara pelajar dan guru supaya pelajar tidak tercicir bagi sesuatu subjek. Yang ketiga, menyambung Wi-Fi dan menggunakan SIM card yang mempunyai rangkaian internet yang laju di kawasan rumah. Pelajar perlulah berusaha untuk mendapatkan maklumat tentang capaian internet yang laju di kawasan rumah mereka supaya pelajar lebih mudah dan dapat mengikuti pembelajaran atas talian dengan lancar. Yang keempat, guru boleh memberikan lebih bahan rujukan dan juga sampingan dalam bentuk pautan laman web dan juga pautan video untuk tontonan murid. Sepanjang tempoh pembelajaran atas talian ini, murid lebih mudah untuk mengakses laman web berbanding untuk mengakses buku teks. Jadi guru boleh memberikan pautan yang menarik untuk tontonan pelajar. Dan juga yang kelima, pelajar perlu ada big why supaya pelajar terus bermotivasi dan tidak lemah semangat. Dengan adanya soalan big why ini, pelajar akan lebih maju ke hadapan, tidak kira sama ada menghadapi cabaran pembelajaran atas talian ataupun pembelajaran secara bersemuka. Sebagai moderator pembentangan pada kali ini menyimpulkan bahawasanya sebagai seorang pelajar perlulah bersikap positif dan sentiasa bersemangat untuk mengharungi segala cabaran. Jadi untuk kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan daripada kajian kes yang telah kami kaji ini tentang cabaran pendidikan atas talian, terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi semasa pembelajaran atas talian ini semasa COVID-19, dan ia terjadi daripada berbagai faktor yang tidak dapat dihindari. Terdapat pelbagai kesan baik maupun buruk yang telah berlaku pada ramai pihak. Jadi pada pendapat saya, satu pihak saja tidak boleh lepas tangan dan semua pihak berkepentingan bertindak secara holistik untuk memastikan bahawa pembelajaran atas talian ini berjalan dengan baik dan sentiasa bersedia untuk menangani apa jua cabaran dan rintangan dengan cekal sekali. Untuk rujukan, kami telah mengkaji pelbagai pautan seperti daripada pautan Nurul Husna Hanafi, Nur Syahidah dan Syafiq Rosdi. Mereka menceritakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pembelajaran atas talian ini. Kami juga mengambil daripada pautan Cikgu Wardiwati yang menceritakan tentang pandemik COVID-19 yang telah mengubah landscape pendidikan pada abad 21 ini. Kami juga mengambil maklumat daripada pautan Musa KPM yang menceritakan tentang falsafah-falsafah pendidikan kebahasaan. Jadi, kita teruskan kepada sesi soal jawab. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.